Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah kerana beri peluang untuk kita sama-sama belajar di mana pendidikan Islam tingkatan 1, tajuk yang ke-18 adalah bersuci asas kebersihan. Okay. Bersama saya Ustazah Siti Nur Ain binti Abdullah, iaitu guru praktikal pendidikan Islam SMK Seksyen 7. Okay, insyaAllah kita mulakan dengan doa belajar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, kita tengok standard pembelajaran kita. Yang pertama, menyatakan maksud, hukum dan dalil nakli bersuci, itu taharah. Yang kedua, menyatakan alat-alat bersuci. Yang ketiga, menerangkan jenis-jenis air beserta contoh. Yang keempat, menerangkan perbezaan antara suci dan bersih menurut Islam. Yang kelima, menerangkan kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Yang keenam, mengamalkan adab bersuci dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah. Okey, kita tengok satu. Maksud bersuci itu taharah. Dari segi bahasa ialah suci dan bersih. Okay, dari segi bahasa, suci dan bersih, taharah. Dari segi istilah pula, suci dan bersih daripada hadas dan najis. Okay, suci dan bersih daripada hadas dan najis. Okey, tengok seterusnya dalil. Okey, dalil tuntutan bersuci dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222 yang mana menunjukkan tuntutan bersuci kepada kita sebagai seorang Islam. Okey, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang baik, bertaubat dan membersihkan diri. Okey, dekat sini dalam surah Al-Baqarah, Allah menegaskan bahawa sesungguhnya Allah itu suka kepada dua golongan ni, orang yang baik, orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Okay, pertama bertaubat, kedua membersihkan diri. Jadi sesuailah dengan tajuk kita hari ini, tuntutan bersuci. Jadi Allah sangat menyukai orang yang membersihkan diri, yang sentiasa menjaga kebersihan diri. Okay, seterusnya kita tengok bahagian taharah. Bahagian taharah, menyucikan hadas, mengangkat hadas. Okey, kita tengok menyucikan hadas ada 3. Yang pertama, mukhaffafah. Yang kedua, mutawassithah. Yang ketiga, mughallazah. Okey, menyucikan hadas ni, hadas yang pertama mukhaffafah. Apa maksud mukhaffafah? Mukhaffafah adalah hadas yang ringan, Okey, mukhaffafah. Mutawassithah, mutawassithah, hadas yang menyucikan hadas yang sederhana. Okey, yang seterusnya mughallazah. Mughallazah, hadas yang berat. Okey, sampai sini. Mengangkat hadas. Okey, mengangkat hadas pula ada hadas kecil, ada hadas besar. Okey, hadas kecil itu terbahagi kepada 2. Yang pertama berwuduk, yang kedua tayamum. Okey, yang mana hadas kecil ni terbahagi kepada 2 yang boleh digunakan bila berlaku, bila ke atas kita berlakunya hadas kecil, jadi perlulah berwuduk
ataupun bertayamum. Jadi yang kedua hadas besar, mengangkat hadas besar. Hadas besar yang pertama tayamum, yang kedua mandi. Okey. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu bila kita buang air kecil ataupun bila kita buang hadas kecil, buang hadas besar, dan bila habis wuduk habis, jadi kita mestilah berwuduk ataupun bertayamum ketika ketiadaan air. Okey, hadas besar ni contohnya kita berhadas besar. Contohnya keluar air mani. Okay, jadi kita akan akan mandi wajib lah bila keluarkan air mani. Okay. Dan juga bila ketiadaan air boleh juga bertayamum. Okay. Boleh jelas kat sini. Okay. Seterusnya kita tengok alat bersuci. Okay, apa alat bersuci yang ada? Tengok air. Okey, alat bersuci air. Okey, air ni digunakan untuk mandi dan berwuduk. Okay. Selain itu juga air digunakan untuk beristinja dan menyucikan najis. Okay. Biasanya kita akan menggunakan air lah. Biasanya kita sebagai orang Islam, biasanya kita akan menggunakan air sebagai mandi wajib ataupun nak berwuduk ataupun nak beristinja, nak menyucikan najis. Okey, istinja itu apa? Istinja itu membersihkan kubur dan dubur. Okey. Seterusnya debu tanah. Okey, alat bersuci debu tanah. Mana? Tengok, digunakan untuk bertayamum, iaitu ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Bila kita berhadas, kita boleh juga gunakan debu tanah sebagai alat untuk bertayamum. Tayamum sebagai alat ganti kepada wuduk. Okey, seterusnya batu ataupun benda kesat. Alat bersuci juga. Okay, digunakan untuk beristinja. Okay, alat lain untuk beristinja adalah tisu, kertas dan daun. Okey. Boleh jelas dekat sini. Nanti kalau tak faham boleh tengok lagi. Okay. Ada 7 jenis air. Yang mana air? Air tadi, air mutlak. Air mutlak. Okey, yang pertama air hujan. Yang kedua air mata air. Okey, itu air mata air. Yang ketiga air sungai. Keempat air laut. Yang kelima air perigi. Yang keenam air salji. Yang ketujuh air embun. Okey, ini adalah antara air-air mutlak yang kita boleh gunakan untuk air mutlak adalah air yang suci lah. Kita boleh gunakan untuk kita bersuci ataupun untuk kita mengangkat hadas. Okey, jadi kita boleh gunakan air-air inilah sebagai air mutlak. Okey. Seterusnya tanah. Kita bincangkan tadi. Tanah ni apa? Okey, debu yang suci daripada najis digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Bila kita ketiadaan air, dan kita boleh gunakan debu tanah sebagai pengganti kepada wuduk untuk kita menyucikan diri, untuk kita mandi wajib pun boleh gunakan tayamum juga. Itu adalah gambar contoh debu tanah yang boleh digunakan untuk bertayamum. Okey. Seterusnya batu ataupun benda kesat. Batu ataupun benda kesat yang suci boleh digunakan untuk beristinja di samping penggunaan air. Okey. Alat lain yang boleh digunakan untuk beristinja ialah benda-benda kesat seperti tisu, kertas dan daun. Okey, boleh juga digunakan benda-benda kesat lah. Batu boleh, okey, macam gambar tu, batu, tisu, kertas, daun. Jadi alat-alat ni yang kita boleh gunakan untuk beristinja selain daripada gunakan air ataupun tayamum. Okey, alat-alat ni
batu. Okey. Okey. Kalau macam kita gunakan makanan, contohnya roti, boleh ke? Okey. Mestilah tak boleh sebab itu adalah makanan. Makanan kita tidak boleh gunakan untuk beristinja. Berlakunya pembaziran. Sekiranya gunakan bahan-bahan yang seperti inilah. Batu pula kita tak boleh gunakan batu yang kita ambil yang bersih lah, yang tisu ke, kertas ke, daun-daun ke. Pastikan sebelum kita gunakan tu, pastikan bersih. Jangan bagi ada semut ke nanti kita punya nanti kita berlakunya benda-benda yang tak elok lah, luka ke apa kan. Batu tu janganlah ambil yang tajam, ambil lah yang elok-elok sikit. Tu. Okey, boleh faham yang ni. Seterusnya jenis air. Okey, jenis air yang pertama air mutlak. Air mutlak kita tengok satu-satu. Air mutlak ni yang kita dah bincangkan tadi, yang 7 jenis tu, itu adalah antara air mutlak. Okey, maksud air mutlak, air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Okay. Sifat air mutlak ni, air bersih yang belum digunakan untuk mengangkat hadas ataupun bersuci. Air yang tidak berubah sama ada bau, warna atau rasa dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Air yang belum kita gunakan lagi. Jadi untuk kita, air yang belum memang dah suci, bersih, tak ada apa-apa campur. Okay, ada 3 kat sini. Sama ada campur bau, sama ada dia berubah dari segi bau, dari segi rasa dan dari segi warna. Okay, kita boleh tengok 3-3 tu, kita perhatikan tu. Tanpa ada benda asing lah yang terdapat dalamnya. Okay, kegunaan air mutlak ni boleh digunakan untuk mandi wajib, berwuduk dan membasuh sesuatu yang terkena najis. Okay, jadi air-air yang 7 jenis tadi yang kita tengok, itu adalah air mutlak, digunakan untuk boleh kita menyucikan dengan mandi wajib, berwuduk dan membasuh sesuatu yang terkena. Air suci lah. Boleh solat, boleh digunakan untuk kita berwuduk, untuk melakukan ibadah. Okey, seterusnya air mustakmal. Okey, boleh sambung lagi. Okey, air mustakmal. Air mustakmal maksudnya air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Airnya suci. Itu dah air yang daripada 7 tadi. Tapi dia tidak boleh digunakan untuk kita bersuci, untuk kita berwuduk, untuk kita mandi wajib, tak boleh. Jadi sifat air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Okey, air ni telah digunakan dah. Okey, kegunaan dia boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas atau bersuci. Okey, contohnya air tu air mutlak, tapi bila kita campurkan dengan bahan lain, contohnya sabun, jadinya sabun ataupun air yang boleh minum, air kopi ke, kita dah tambahkan daripada air mutlak, air suci tu kita dah tambah. Jadi kita tak boleh nak gunakan untuk mengangkat hadas ataupun bersuci. Dia boleh minum tapi tidak boleh digunakan untuk kita bersuci sebab air tu telah digunakan. Macam tu, air tu dah digunakan dah. Okey, kalau macam contoh air sabun, kita dah tambahkan sabun dalam tu, jadi kita nak gunakan untuk bersuci, tak boleh dah sebab dia dah digunakan. Okey, faham ni? Okey, seterusnya air musyammas. Air musyammas. Musyammas ni maksud dia air yang terkena matahari. Musyammas matahari. Okey. Maksudnya air yang disimpan dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari kecuali bekas emas dan perak. Air tu disimpan dalam bekas yang bekas logam, bekas besi yang terdedah kepada cahaya matahari kecuali bekas emas dan perak. Kalau bila emas ataupun perak boleh digunakan lah, tapi bila
logam, jenis logam tu tak boleh digunakan dah. Jadi sifat ni air yang terdedah kepada matahari di negeri yang iklimnya terlalu panas. Okey, contohnya negara kita pun panas juga kan. Ada kadang-kadang bila matahari terkena cahaya matahari tu jadi makruh lah. Kegunaannya makruh bila digunakan ketika masih panas. Bila dalam keadaan panas tu makruh kita gunakan. Tapi bila dia dah sejuk, boleh dah. Sebab kita nak gunakan. Macam mana kita nak gunakan? Kalau air tu masih panas, susah lah kan. Okey, jadi bila kita gunakan makruh. Makruh ni kita dah belajar dah hari tu. Perkara yang dibenci, perkara yang tidak disukai. Jadi sepatutnya tidak patut lakukan lah. Okey. Air mutanajis. Air mutanajis ni kita dah tahu dah, air tu dapat najis lah kan. Okey, maksudnya air yang dimasukkan ataupun terkena najis yang terdapat dalam tu air najis. Okey, sifat dia. Air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kolah walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa. Walaupun air tu katakan tak berubah daripada tiga ciri tadi, sifat, warna, bau dan rasa. Okey, walaupun tak berubah tapi dia ada najis dalam tu, jadi dikira air mutanajis. Okey, air tidak mengalir yang berubah warna, bau atau rasanya apabila dimasuki najis walaupun melebihi 2 kolah. Okey. Air tidak mengalir. Air tidak mengalir. Contohnya dalam 1 kolah tu, air tak mengalir, yang dah berubah dari segi bau, warna dan rasa. Dah masuk najis dalam tu. Okey, ini adalah air mutanajis. Kegunaannya tidak sah bersuci dengannya dan tidak boleh diminum. Dah lah air mutanajis ni tergamak ke kan, kita nak minum air yang terdapat najis dalam tu, siapa nak minum kan. Jadi tak boleh minum dan tak boleh dibuat bersuci. Macam kita nak ambil wuduk ke, nak mandi wajib ke, guna air mutanajis yang terdapat najis dalam tu, jadi tak boleh lah. Tak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah dari segi bau, warna ataupun rasa. Okey, kita tengok ukuran saiz kolah. Ukuran saiz kolah yang mana timbangan tradisional orang dahulu lah kata saiz kolah ni 500 kati Baghdad. 500 kati Baghdad persamaannya. Bersamaan dengan 500 kati Baghdad. Tengok dari segi liter, saiz kolah liter antara 192 hingga 270 liter. Itu kiraan liter. Hasta 1/4 hasta padu. Okay, dari segi tin minyak tanah 9, 2/3 hingga 13 tin. Okay. Tin minyak tanah tu kita ambil dikira dalam 13 tin. Okey, 1 sampai 13 masuk dalam kolah, masuk dalam bekas tu. Itu cukuplah nak kata ukuran saiz kolah tu. Dah timbangan dia lah. Okey, perbezaan antara suci dan bersih. Okey. Kita walaupun suci, maksud dia lain. Suci lain, bersih lain. Okey, kita tengok satu-satu. Bersih ni apa? Okey, bersih ni pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak. Pakaian tu terkena najis, lepas tu dah basuh dah dengan sabun, tapi tak guna air mutlak, guna air yang maksudnya tak bilas lah. Kalau kita tak bilas dengan air yang bersih. Okey, ini adalah bersih tetapi tidak suci. Okey, maksud bersih ni nampak daripada luarannya memang bersih,
Tapi suci ni tidak boleh. Dia tidak boleh digunakan untuk solat. Jadi kena basuh menggunakan air mutlak. Okey, seterusnya suci. Suci ni kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Okey. Kotoran yang bukan najis. Dibersihkan menggunakan sapu tangan. Okay, dah memadai dah sebabnya dia bukan najis. Okay, tengok suci ni tidak bersih tetapi suci, boleh digunakan untuk solat. Okay, contohnya macam apa kata, tidak bersih tapi suci. Contohnya air kopi lah kan. Okay, air kopi tumpah. Okay, bila kita dah lap je, kita guna tisu, dia tidak bersih. Bila nampak dari luarannya tu tak bersih tapi suci. Dia boleh digunakan untuk solat. Kalau macam bersih najis tadi, contohnya darah ke, terkena darah ke, jadi dia kena bersihkan betul-betul. Jadi tak boleh digunakan untuk solat bila pakaian tu tidak bersih. Okey. Kalau suci ni nak kata kotoran tu, okey, walaupun kotoran tu terzahir, nampak terzahir, tetapi dia tidak membawa kepada tidak boleh, dia boleh digunakan untuk solat lah. Okay. Tapi sepatutnya kita gunakan yang bersih lagi suci. Walaupun pakaian tu tak nampak tak bersih kan, tapi seeloknya kita gunakan yang bersih lagi menyucikan lah. Walaupun suci, walaupun boleh bawa solat, tapi tak elok lah kan kita nak bertemu dengan Allah SWT dengan dalam keadaan yang tidak bersih. Eloknya kita bersihkan dulu, bersih-bersih, pakai pakaian bersih, boleh digunakan untuk solat. Okey, boleh jelas yang ni suci dan bersih ni dia tidak sama. Suci boleh bawa untuk solat, bersih ni tidak semestinya suci, tidak semestinya boleh dibawa untuk solat. Okey, kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Tengok, penting ke bersuci ni terhadap diri dan persekitaran. Okey, nak kata kebersihan ni sangat-sangatlah penting kepada bukan setakat diri lah, kepada persekitaran kita juga. Dan kita sebagai seorang Islam mestilah mengamalkan cara hidup yang sihat lah, cara hidup yang bersih, supaya kita akan sentiasa ceria, supaya tidak berlaku masalah-masalah lah. Bila persekitaran tidak bersih, macam-macam berlaku kan. Okey, kita tengok kepentingan dia. Sentiasa bersiap sedia untuk beribadah. Okey, sentiasa bersiap sedia untuk beribadah. Okey, bila keadaan badan kita ataupun persekitaran kita tidak bersih, jadi cara ibadah kita pun menjadi tidak sempurna lah. Sebab kesempurnaan sebelum, bila kita nak solat, kita perlu berwuduk dan mempersiapkan diri lah sebelum kita nak buat ibadah apa-apa. Kisahlah solat ke ataupun ibadah-ibadah lain juga. Okey, seterusnya memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Okey, bila kita menjaga kesihatan, menjaga kebersihan, kesihatan kita juga akan terjamin. Dan punca yang menyebabkan penyakit-penyakit berjangkit, penyakit-penyakit ni kebanyakannya datang daripada antaranya datang daripada diri yang tidak menjaga kebersihan.
Jadi pentingnya kita ni menjaga kebersihan diri, persekitaran, supaya kita ni terhindarlah daripada terkena penyakit-penyakit yang boleh membawa kepada penyakit yang berbahaya lah. Okey, seterusnya mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Bila kita dalam keadaan yang kita menjaga kebersihan dalam diri kita, pakaian kita, bilik kita, bilik yang nampak teratur, nampak bersih, kita pun persekitaran kita ceria dan kondusif. Okey. Seterusnya menjadikan suasana tempat ibadah sentiasa selesa. Terlebih lagi tempat ibadah yang kita memang kita nak, tempat itulah yang kita nak solat. Jadi jangan campurkan tempat ibadah dengan tempat kita beraktiviti lain. Contohnya kita nak makan buat tempat khusus untuk kita makan. Buat kita nak lepak-lepak, jangan nak kita khaskan untuk tempat ibadah tu, supaya kita pun bila kita nak beribadah pun kita akan rasa selesa suasana tempat ibadah kita tu. Jadi tak adalah bila kita solat, kita solat nampak ada makanan kat situ, ada macam-macam lah keadaan yang tidak bersih. Jadi kita solat pun kita jadi tidak selesa lah bila kita. Jadi bersihkan, khususkan suasana tempat ibadah tu biar supaya suasana ibadah kita menjadi selesa. Okey. Seterusnya meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan umat. Jadi maruah diri kita juga akan akan terjagalah disebabkan kita menjaga kebersihan. Kita nak orang pandang elok kat kita. Okey, jadi kita sendiri kena betulkan, kena jaga dululah. Jaga kuku bagi rapi semua, potonglah. Dengan orang tengok pun macam orang tengok tu macam orang nak jauh diri daripada kita, sebab kita tak kita tak pentingkan kebersihan. Jadi kita kena jagalah maruah diri kita, bukan setakat maruah diri kita dan lambang ketamadunan umat. Kita sebagai orang Islam pun menjadi contoh teladan untuk orang yang bukan Islam juga. Lebih-lebih lagi antara umat Islam lah. Cuma nak kata bila kita tidak mementingkan kepada kebersihan dan keadaan kita pun tidak suci, orang akan pandang hina lah dekat kita. Jadi kita perlu untuk sentiasa sentiasa menjagalah. Okey. Seterusnya mendapat keredaan dan kasih sayang Allah. Bila kita dah beribadah pun kita dah rasa selesa, kita sentiasa menjaga kebersihan diri, badan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita. Jadi inilah yang kita nak daripada Allah, supaya Allah tu reda, Allah itu mengasihi kita disebabkan kita menjaga kesucian diri. Kita bukan nak mendapat keredaan manusia dekat dunia ni. Betul, kita bukan nak orang puji, tapi kita kena kita nak mengharapkan orang doa juga untuk kita. Jadi kita bukan nak mengharapkan sangat orang puji kita, tapi disebabkan kita menjaga kebersihan diri, supaya orang pun pandang tak hina, pandang elok lah dekat kita kan. Jadi kita perlu minta doa jugalah daripada orang-orang yang ni, supaya Allah juga reda, Allah sayang pada kita. Jadi pentingnya bersuci
kepada diri kita dan persekitaran. Banyak kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat. Jadi sebagai seorang Islam, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan di mana pun kita berada. Tak kiralah kita berada kisahlah di mana-mana kita berada, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan. Okey. Sampai setakat tu sajalah untuk hari ini. Dan jangan lupa buat kuis yang Ustazah bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.